Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin Rukas edisi malam 21 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan dengan Hari Sukan Negara. HSN peringkat negeri Sarawak pada tahun ini akan diadakan secara hybrid pada 10 Oktober depan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, sambutan HSN peringkat negeri tidak dapat diadakan secara serentak dengan sambutan di peringkat kebangsaan iaitu pada 9 Oktober. Jelasnya ini disebabkan tarikh itu adalah sama dengan Hari Keputeraan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Jadi kalau peringkat kebangsaan ia diadakan pada 9 hari bulan Oktober, kita tidak dapat mengadakan pada 9 hari bulan Oktober oleh kerana pada hari itu kita menyambut Hari Keputeraan Tuan Yang Terutama. Jadi kita telah bersetuju dan dah memaklumkan kepada jawatan kuasa di pusat, Menteri Belia dan Sukan juga sudah dimaklum bahawa kita akan mengadakannya pada tarikh yang berlainan pada bulan yang sama. Jadi selepas bermesyuarat, kita telah bersetuju untuk mengalih ataupun mengatur Hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak diadakan pada 10 hari bulan Oktober 2021, iaitu satu hari selepas peringkat kebangsaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak 2021 yang diadakan di Kuching pada Selasa. Datuk Abdul Karim dan juga Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak memberitahu sambutan itu dijangka akan dirasmikan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zahari dan Datuk Abang Openg. Di Miri, individu yang telah selesai menjalani kuarantin Kediri di rumah perlu pergi ke Stadium Terbuka Miri bagi mendapatkan surat pelepasan kuarantin dan pemotongan gelang. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, mereka boleh melakukan proses itu dengan hanya pandu lalu ke Stadium Terbuka Miri yang telah mula beroperasi pada 19 September lepas. Katanya menerusi kenyataan media pada Selasa selepas melakukan lawatan ke pusat pengeluaran surat pelepasan kuarantin dan pemotongan gelang pengawasan bahagian Miri di Stadium Terbuka Miri pada petang Isnin. Bagi orang ramai yang mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan COVID-19, boleh berhubung terus dengan Bilik Gerakan COVID-19 Pejabat Kesihatan Miri di nombor 085 322 085. Berita seterusnya, setiap projek pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus akan dipastikan siap mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata, sebagai wakil rakyat, beliau ingin melihat semua projek pembangunan berjalan dengan lancar. Jadi penemuan aku ke Datuk mengikut aku madah tadi, kak madah duit projek ke besar. Kemudian besar ni aku tadi projek ke Nimbo, bak rumah unggal tu rumah lantiang ke udangu subak. Sidak yang tadi juga rumah betiang lagi depan kan? Juga rumah betiang lagi dekat rumah kan unak kita dituk punya kan? Sidak ya. Kan unak kita rumah semen sidak jalan kasut timbuk. Jalan di timbuk aku tadi lepas megang tu ngunggal ku sepiak tu rumah sigar tu ampuh lama-lama apa ya. Kak kena timbuk aku kan dia sepiak. Jadi ungkus menimbuk sidak dua buah rumah tu. Ya 200,000 kembali ya tu 100,000 lebar rumah padak lagi. Jalan-jalan ke batang pengawal aku ke datang itu. Katanya semasa berucap dalam lawatan ke rumah Singgan pada Isnin. Turut dilawat ialah rumah Nibong dan rumah Lanting Depong Ulu Arif, Selangau. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus turut mengingatkan penduduk supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengelak penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Sementara itu, Kaunselor Lawrence Lun yang mewakili penduduk di kawasan Sungai Arif mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Datuk John Siki kerana telah membawa banyak projek pembangunan ke kawasan ini. Kami tadi beri terima kasih guys. Semua projek sudah ada beri yang berhormat Datuk ke seluruh kami Ulu Arif tu hari start hari Arif projek besar-besar bakal agak ajalai api air semua kemudahan dan segi sudah ada ke Datuk Magang. Jadi lebih lagi bak kami serumah tu jadi seritu yang medak yang merapi ke debrik ya kena kami agak pagal lalu kena kami ngadu ke sili yang semua tail dan semua debrik Datuk Magangnya lai.
Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus Datuk John Siki telah mengadakan lawatan ke rumah Michael China bagi meninjau proses pembinaan semula rumah yang telah musnah dalam kebakaran pada tahun 2015 dan rumah Senggalang pada tahun 2018. Kerajaan Sarawak telah memberikan bantuan ehsan kebakaran sebanyak RM700,000 kepada 10 buah pintu penduduk rumah Michael dan RM770,000 kepada 11 buah pintu rumah Senggalang. Bantuan ini berupa bahan-bahan binaan bagi membina semula rumah panjang dengan kedua-dua rumah panjang tersebut kini dalam proses pembinaan. Beralih pula di Kapit, penduduk Kapit kini boleh menarik nafas lega selepas Bank Simpanan Nasional BSN kembali beroperasi di pekan itu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram, Jefferson Jamit Unyat, pengoperasian bank tersebut amat diperlukan penduduk terutamanya apabila melibatkan pengeluaran bantuan kewangan daripada kerajaan. Bercakap semasa merasmikan pembukaan semula operasi BSN Cawangan Kapit pada Selasa, beliau menambah sebelum ini penduduk terpaksa berurusan di BSN Cawangan Song di Pekan Song. Operasi bank tersebut ditutup sementara susulan berpindah ke lokasi baru dan memberi laluan kepada kerja-kerja pengubahsuaian bangunan. Pada program berasingan, Jefferson Jamit turut meninjau tapak projek jalan konkrit di Genturong Bukit Sengkuli, Jalan Bukit Korang. Projek itu dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Korang. Katanya, pelaksanaan projek RTP itu amat bermakna kepada penduduk di luar bandar, khususnya di Dun Bukit Korang. Ujarnya, RTP telah banyak menyelesaikan masalah kemudahan asas terutamanya pembinaan jalan kampung. Selanjutnya, arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Metu Mawang, Kampung Metu Pondok dan Kampung Metu Tapu Serian dilanjutkan sehingga 24 September depan. Ini susulan terdapatnya jangkitan kes COVID-19 yang agak tinggi di kalangan penduduk di ketiga-tiga buah kampung tersebut. Sementara itu, Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati para petugas Barisan Harapan telah melakukan kawalan di 3 sekatan jalan raya di kampung-kampung terbabit bagi mengawal pergerakan masuk dan keluar. Ketua Kaum Kampung Metu Mawang, Paulus Gahat, ketika dihubungi memberitahu penduduk kampung berterima kasih dengan pelbagai pihak yang menyumbangkan bekalan makanan kepada mereka sepanjang PKPD. Katanya, penduduk kampung juga diminta untuk terus bersabar sehingga perintah kuarantin berkenaan ditamatkan. Seterusnya, biarpun kebenaran dine-in di daerah-daerah dalam zon selatan telah dibenarkan mulai 20 September lepas, tetapi orang ramai masih lagi mengambil sikap berhati-hati. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Pekan Lunduk pada Isnin. Didapati suasana masih lengang dengan beberapa buah kedai makan dan ada kedai makan yang belum dibuka. Bagi pemilik premis kedai makan, Haji Sulong Ahmad, kehadiran pelanggan masih menunjukkan penurunan dengan orang ramai mengambil sikap berhati-hati. Walaupun hari itu hari pertama untuk kita benar orang masuk untuk menyambut selera di dalam kedai ataupun seperti check-in, namun pelanggan tetap kurang benar kemungkinan banyak merasa masih belum selesa ataupun merasa takut untuk makan di dalam kedai. Dan sekarang kami hanya berharap kepada dengan jualan beli dan bawa tadi seperti yang akan tempat saya pada ketika ini. Sebelum ini, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Jumaat telah memutuskan kebenaran untuk dine-in di premis dan kedai makan di daerah-daerah dalam zon selatan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.